Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali. Saya Hafiz Omar, host anda untuk webinar Show FX World, sesi yang kedua pada tahun 2021. Sekali lagi, jutaan terima kasih kepada penganjur webinar kita, Show FX World, We Unite Finance, yang merupakan sebuah syarikat antarabangsa yang telah banyak menganjurkan expo dan conference forex lebih dari 10 tahun di Asia dan di Eropah kerana menganjurkan webinar pada malam ini. Ini merupakan webinar yang ke-6 dianjurkan dan yang kedua pada tahun 2021 ini, di mana sebelum ini ia dijalankan setiap 2 minggu sekali dengan menjemput pakar-pakar forex di Malaysia yang kita bawakan khas secara percuma untuk anda. Jadi untuk tidak mahu ketinggalan dengan setiap webinar kami, sila pastikan anda like and share Facebook rasmi kami di www.facebook.com/showfxonline. Tetapi sebelum itu, dengan bangganya, saya ingin memperkenalkan rakan media kami. Tanpa mereka, webinar seumpama ini tidak mungkin akan berjaya. Dan mustahil juga tanpa penaja rasmi utama webinar kita, InstaForex, the best broker in Asia. Broker dengan lebih daripada 7 juta pelanggan di seluruh dunia dan lebih daripada 30 anugerah antarabangsa. InstaForex menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk forex copy, PAM trading dan banyak lagi. Dan perkhidmatan yang terbaru InstaForex lancarkan 2 minggu lepas di Malaysia. Dan tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput khas kepada anda speaker kita pada hari ini yang kita tunggu-tunggu, Cikgu Zulkifli Muhammad Din, atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Zulfi Musam. So, selamat datang semua saya ucapkan kepada rakan-rakan yang di luar sana, alhamdulillah, daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan juga kepada ahli-ahli FMCBR. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama lagi. Alhamdulillah, kita dapat berkongsi apa-apa yang kita patut bantu antara satu sama lain. Alright, welcome semua kepada trader-trader yang mengenali saya. Alright, untuk malam ini ada satu slide yang cuba untuk saya memperkenalkan. Ini adalah daripada isi kandungan dan konsep FMCBR. Ini adalah untuk newbie dan juga intermediate dan juga termasuk kepada mereka yang ingin pergi kepada level yang lebih tinggi, iaitu advance. Alright. Now, FMCBR ini terbagi kepada beberapa bahagian, terutamanya kita akan cuba untuk menyelesaikan ataupun memperkatakan tentang konsep Fibonacci di sini, dan juga ini juga adalah satu daripada silibus yang amat penting, iaitu konsep trend dengan pullback. Kenapa saya katakan penting? Kerana trader-trader kita, terutama yang newbie, ramai yang tersangkut ataupun tergelincir di kawasan pullback, yang mana pullback dianggap sebagai trend, manakala trend dianggap sebagai pullback. Nah, kaedah mana sebenarnya yang dapat mengenal pasti keadaan-keadaan yang berlaku? Seterusnya masuk ke intermediate. Untuk intermediate punya level, kita akan menggunakan konsep AO dan juga divergent. Manakala di sini kita akan memahami apa itu divergent, memahami divergent dengan kaitan dengan convergent. So ini lebih berat sikit dia punya silibus. Nah, dan kali ini adalah satu konsep barrier di dalam mengenal pasti, di mana buyer dan seller suka mengambil kesempatan. Saya akan ambil ini sebagai tips untuk juga malam ini. Kerana apa? Kerana kebanyakan iaitu pengambilan di pagi hari, petang dan juga malam. Okey. Fibonacci digunakan secara meluas dalam market. Dia sebenarnya adalah konsep matematik yang di-apply ke dalam market. Sesuatu yang paling sukar adalah untuk melihat di mana market ini akan ending. Okey, kita akan guess ataupun teka
base pada dia punya SNR ya. Ramai juga yang kalau kita lihat di sini sudah ramai yang ambil buy, alhamdulillah market naik, tetapi kenapa dia tak boleh sustain dia punya kenaikan, malah ini adalah merupakan pullback untuk lebih turun. Nah, ke manakah tempatnya ini? Ini adalah rahsia gaib yang hanya diketahui oleh Yang Maha Esa. Tetapi dengan ilmu yang ada, kita cuba untuk merungkai di manakah possibility dia akan berakhir. Tetapi sukar atau tidak sesuatu itu adalah berdasarkan kepada ilmu. Kalau orang ada ilmu, maka benda ini menjadi mudah. Bila kita menggunakan Fibonacci, ini adalah kawasan Fibonacci, right? Untuk yang baru kita akan membuat penarikan Fibonacci. Jelas di sini ada 3 tempat yang akan menjadi patukan ataupun panduan untuk pengambilan Fibo. So kalau di sini saya akan menggunakan warna alright. Dia ada 423 sebagai TP3 dan juga mungkin di kawasan 161. Kalau saya boleh tulis di sini, saya akan letakkan TP1 di area sini, which is ini adalah kawasan 161, dan di sini adalah TP2, alright. Dan seterusnya ini adalah TP3, itu kawasan 423. Base pada sini, kalau kita dapat melihat satu perjalanan di sini, kita mendapati ini saya buang dulu. Alright. Saya akan cuba untuk membuat penarikan Fibonacci dia. Okey. Di sini ada satu yang dinamakan sebagai dominant break ya. Nampak tak? Ini biasa ya, dikenali sebagai dominant break ataupun mother candle ataupun apa lagi istilah yang selalu digunakan pakai, iaitu satu batang candle yang mana di dalam dia berlega-lega. Tidak keluar daripada atas, tidak keluar daripada bawah, dia berlega. Akhirnya ada satu candle yang mampu untuk keluar. Baik, yang saya akan ambil ya. Di sini endingnya berada di kawasan 423. So now benda ini memberikan kita satu apa orang kata lebih berhati-hati jika kita masih lagi untuk membuat selling dengan mengharapkan dia akan pergi lagi ke bawah. Sedangkan Fibo ini telah memberikan kita dia berada di kawasan 423, which is ini adalah ending of the journey daripada ketiga tempat penarikan Fibonacci. Dan kita juga tadi saya beritahu di mana Fibo akan menjadi benteng yang kuat untuk tendang dia turun untuk selesaikan benda ini. Right. Kita boleh buat satu penarikan daripada candle ini. Candle ini agak kuat dia sebab dia telah test sekali, dia tak boleh, dia turun balik dan dia breakout. So candle ini membawa volume yang amat-amat kuat. So kita akan membuat penarikan Fibonacci dan kita akan lihat di manakah ending base pada candle yang ni. Finally kita mendapat satu lagi ending kepada satu perjalanan, which is itu adalah 4223. Kata without Fibonacci ini mampu atau tidak untuk kita melihat ending kepada satu perjalanan. Biar mana lebih penting, sama ada entry ataupun exit. So saya katakan exit itu lebih penting. Kerana tanpa exit yang baik, bagaimana kita nak mendapat entry yang baik? Kita mungkin entry di pertengahan kerana kita menyangkakan itu adalah ending. Tetapi sebenarnya masih belum lagi. Alright. So dalam FMCBR, setiap yang menaik itu ada mula dia. So dalam H4 yang mula bagi satu perjalanan dan memecahkan halangan akan berada di sekitar sini. Alright. So untuk melakukan satu perjalanan pullback, makanya kita kena pergi the smaller time frame dan kita akan cuba untuk melihat di manakah halangan yang terdapat telah dipecahkan. Alright. Tadi saya dah beritahu kan, ada halangan yang patut dipecahkan. So kita cari sampai jumpa lah. So dalam situasi ini kita tak jumpa halangan di sini yang menunjukkan bahawasanya market ini nak naik. So I would say that kalau kata market ni nak berubah, alright, nak berubah, saya akan mengatakan inilah halangan yang patut dipecahkan in order to go up. By hook or by crook, below that
SNR, saya akan mengatakan dia tak boleh pergi jauh. Tapi kalau dia pecah halangan itu, makanya saya boleh mengatakan kemungkinan untuk berlaku perubahan trend itu ada. Sebab kita kan tahu bila ada berlaku breakout, kemungkinan besar untuk perubahan itu ada. Itu adalah apa yang telah kita baca, kita kaji dan juga teorinya mengatakan begitu. Dalam 5 minit dengan 15 minit, pergerakan dia tak sama. Ya. Kalau 5 minit itu adalah trend, kemungkinan 15 minit itu adalah pullback. So now, saya kata tadi, di kawasan sini tidak ada support resistance yang dipecahkan. Ini ada di 5 minit. So, nampak tak? Bila dia memecahkan support resistance, ini akan memberikan kita satu paradigma 5 minit akan naik. Tetapi ingat, di atas sini adalah pagar bagi 15 minit. Dalam FMCBR kita menggunakan, kalau kita lihat di sini, the only candle yang boleh memberikan kekuatan untuk dia pergi keluar daripada pagar 5 minit itu adalah yang ini, kerana di sini berlaku breakout. Yang ini naik test, tak ada momentum untuk memecahkan. Bila dia pergi dan dia pantul, itu menunjukkan pagar itu kuat. Hinggalah ada satu gangster yang datang pecahkan pagar itu, yang membawa volume buyer yang kuat untuk memecahkan. So di sini kita tahu bahawasanya kemungkinan untuk pergi ke area sini amat besar. Itu kita kata, tetapi apa kata Fibonacci, kita akan membuat penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke sini dan finally kita akan mendapat melihat pergi balik ke 15 minit. Dia telah hit nicely di kawasan, dia hit kawasan 261 based on kita punya Fibonacci. Kenapa kita tidak mengambil sell di sini? Kerana kita tahu kalau dia nak turun ini, pagar ini wajib pecah. So dia tak pecah, dia naik balik. Dan dia turun, ini kita boleh katakan sebagai pullback kerana kita tahu inilah masuk yang dikatakan sebagai divergent dan sebagainya yang belum lagi kita masuk, tetapi kita boleh nampak di sini dia membuat market membuat divergent. Okay, now based pada sini, in order to go down, di manakah tempat yang dia telah pecah? So di sini kita boleh nampak dengan jelas di sini ada satu pagar telah dipecahkan. The only support and resistance which is have been taken out is here. Alright. So ini seperti pagar ini lah pun dipecahkan. Ya candle ini yang pecah. It show that candle ini bila dah mampu memecahkan satu-satu rintangan, dia membawa momentum yang kuat. So FMCBR is ataupun CBR di belakang itu adalah candle break and retest. So normally after break dia akan masuk balik untuk retest that zone dan dia akan pergilah. Right, now memahami satu pullback itu adalah penting. Kenapa? Kerana daripada pullback inilah akan menyebabkan berlaku satu lagi pergerakan. Without pullback ini kita tak dapat ini. Sebab apa? Kalau tak ada pullback ini menunjukkan dia perjalanan itu tak berapa ngam. Dia macam tak ada momentum. Dia kena naik dulu, ambil nafas, kemudian baru dia akan tunjuk turun. So sekarang ini adalah the moment of the truth. So daripada sini kita dah dapat ending. Daripada sini tadi kita dah ukur. So now daripada sini ke sini. Then how do you know dia akan selesai di sini kah? Dia akan selesai di sini kah? Is the biggest question yang you kena answer diri you. Based pada sini, bila you buat Fibonacci, you tarik Fibonacci di kawasan sini, you akan mendapati the exact ending adalah berada di zone TP3. So pada sini dan nampak satu lagi kenaikan. Mungkin dia akan nampak bahawasanya di sini berlaku pullback terlebih dahulu. Alright. Dan you kata bagaimanakah untuk mengambil pullback ini? Alright. The same pattern di sini, turun buat pullback. Alright. Tak ada masalah. FMCBR mampu untuk melihat pullback ini without any problem. So kita tengok di sini. Kita boleh mendapati ada satu candle which is ini adalah the special one. Alright, ini dinamakan dominant candle ataupun mother candle, which is candle ini menunjukkan sifatnya untuk naik. After dia break, dia naik, dia turun balik dan dia mencari the best zone adalah kawasan support and resistance inside this body.
kemudian dia naik. Now you see that di sini juga telah pun berlaku satu kenaikan dan memecah halangan di sini. So everything tu ada kaitan dia. Kita perlu ambil info yang ditunjukkan dalam chart ini dan kita combinekan dia sebagai sesuatu yang kita perlu lihat apakah dia adalah pullback ataupun trend. Okay. Now, mencari kemungkinan SNR yang valid, kita dah beritahu bagaimana kita melihat SNR tadi dan juga kita ada mapping Fibo ya. Okay, now. Okay, dalam FFCBR ada satu benda yang dinamakan sebagai SOP musang. Apa itu SOP musang? SOP musang ini ada dua bahagian. Alright, yang pertama sekali, benda ini dinamakan sebagai IB ataupun dalam erti kata lain juga adalah engulfing. But engulfing ini dikenal pasti sebagai permulaan bagi kemungkinan untuk berubah dia melakukan engulfing. Tetapi apakah hanya engulfing saja yang digunakan pakai untuk masuk entry? Tidak. Tetapi dia wajib ada untuk menunjukkan bahawasanya market is ready to go up or down. Ya, satu faktor yang baik tetapi tidak cukup. Sebab kita selalu melihat engulfing juga banyak yang fake, banyak yang apa orang kata yang tipu. So, pertama, yang kedua adalah kita namakan sebagai CB1 atau juga dikenal pasti sebagai SNR terdekat. Baik, dua SOP ini wajib ada sebelum pada market ini akan menunjukkan perubahan dia. Alright, benda ini, dua ni. So, kalau kita lihat kepada satu perjalanan, kita nampak market ini turun dan juga market ini dia buat satu pergerakan. Sama kita boleh nampak satu pergerakan pull back. Kemudian market ini meneruskan momentum untuk buat satu penurunan. Ini adalah normal kerana sekarang ini dalam situasi down. Alright. Dan dia buat lagi satu support resistance, mungkin kecil saja di area sini dan dia masih lagi membuatkan arah penurunan. Okay. Now, sekarang ini tiba-tiba kita dapati ada berlaku engulfing di sini ya. Kita dapati mungkin ada di sini berlaku engulfing ya. Saya letak warna biru. Alright, berlaku engulfing di sini ya. Kemudian engulfing ini, selepas berlaku engulfing, market ni naik. Lagi satu. Ternyata market yang naik ini telah memecahkan di sini. Ada satu halangan di kawasan sini. Yang inilah yang dinamakan sebagai CB1 ataupun SNR yang terdekat. So this is CB1. We call it as a CB1. Kalau kita tengok ya di sini, contoh ya, di mana-mana sama contoh yang sama. Saya ambil di sini ya. Alright, ni sini. Alright, market ini telah melakukan engulfing di area sini. Boleh nampak? Kemudian dalam masa sama candle ini telah memecahkan halangan yang terdekat dia ada di area sini. Okey, dari sini satu, sini pecah, sini pecah. So kita boleh nampak bahawasanya momentum ini kuat untuk melakukan cunaman. Mungkin kita orang, kamu ataupun semua orang akan kata kat mana nak entry? So this is the H4. Alright. So kita tengok di H1 dia berlaku lebih awal. Nampak? Dah nampak di kawasan sini. Kita kena draw balik. Di sini berlaku engulfing, nampak candle ini telah dimakan. So saya kata di manakah support resistance terdekat, ada di area sini. Alright, ada di area sini. Yang mana tadi? Sebentar alright. Yang inilah. Ada satu candle yang memecahkan So kalau tengok di sini, so saya kata the first entry berada di kawasan yang sini. Ya. The first entry kita berada di sini iaitu sama level dengan candle ini. Yang ini dinamakan sebagai CB1. Alright.
So itu adalah kita punya first entry kita. Alright, so kalau kita tengok dekat, saya pergi H4 sebab ada gambar di H4 sini. Okay, now nampak? Bila dia pecah di sini, di first entry kita berada di sini. Okay, untuk first entry. Kalau dia masuk balik, dia ada kawasan sini. So kalau base pada H1 di sini, ini adalah dia punya entry kita. Now, kita draw balik di sini, IB adalah merupakan engulfing. Wajib berlaku tetapi bukan wajib untuk kita ikut. Kita cuma nak tengok. Dan yang kedua, wajib ada rintangan yang terdekat. Kalau tak ada, jangan masuk. So, ini dinamakan sebagai CB1 atau candle break yang pertama mewakili SNR lah. Now, one thing yang you should ask yourself is kenapa market tak boleh sustain untuk menjadi uptrend? Kenapa dia follow downtrend? Alright, sedangkan kalau dilihat daripada perjalanan market ini daripada sini, ini quite strong untuk naik lagi. Mungkin kita berada dekat H4, kita nampak ini quite strong untuk naik. Kenapakah dia boleh turun? Nah, FNCBR meletakkan dua syarat untuk berlaku pertukaran. Yang sini telah pun terpenuhi. Yang pertama, engulfing di atas ini. Yang ni dinamakan IB ataupun engulfing. Alright. Manakala yang seterusnya adalah break SNR terdekat. Yang ini telah pun terpenuhi. Tengok you punya checklist, dua-dua ada. So now is about to sell. Di manakah sell? Pertamanya adalah entry kita berada di kawasan SNR terdekat. Ini adalah kita punya first entry ya. Yang pertama, di sini ada engulfing. Alright. Alright, ada candle bull ini mematikan candle bear. Alright. Let's say kita kata pass dan kita letak checklist good. Alright. Tetapi SOP ini datang dalam dua bahagian. Dia tidak boleh satu ada, satu tak ada. No. Dia wajib dua-dua ada. Now let's check. The second SOP adalah SNR terdekat. So bila kita lihat di sini, di manakah dia punya SNR terdekat? Tak ada. The nearest support register mungkin dia boleh letak di sini as a doji ataupun di area sini. Let's say saya letak di sini as a doji. Ada juga orang meletakkan doji sebagai SNR. Okay, I'm not against that opinion. Tapi katakan kita letak ni. Bermaksudnya benda ini tidak boleh ambil posisi buy selagi mana dia tak berlaku breakout. Sedangkan kita sudah meletakkan kita punya SOP wajib anak. Ternyata whatever yang naik dengan tidak mengikut SOP ini, dia membuat satu lagi jatuhan. Baik, kalau kita tengah buy dan kita menunggu untuk breakout, in the same time SOP musang ini telah terjadi di sini. Telah terjadi di sini. Baik, apa itu SOP musang di kawasan sini yang nak turun? Pertama berlaku engulfing. Ini engulfing. Check. Okey. Kemudian berlaku breakout di kawasan SNR yang terdekat di sini. Telah berlaku breakout. Betul? Berlaku breakout. So di sini juga check. Alright. Yang naik ini tak memecahkan mana-mana halangan untuk menunjukkan bahawa dia mampu untuk ni memenuhi syarat. Now, bila kita buy, kita kata market ini turun jadi kita punya SN. Tapi faham tak kita dengan struktur market itu? Dah gagal untuk memahami bagaimana struktur market itu bekerja. Bila dia telah pecah di sini, dia naik. Saya kata first entry berada di area sini, which is ini adalah kawasan IB atau CB1 ataupun SNR yang terdekat. The next is adalah kawasan engulf. Mana? Di sini. Ternyata selepas pada breakout dia masuk ke dalam kawasan engulf, finally dia turun mengikut acuan yang asal. Okey, inilah yang dikatakan sebagai SOP musang.
Di sini kita boleh nampak ya. Di sini telah pun berlaku satu candle ini dimatikan menjadi engulf. Tetapi engulf ni agak special kerana dia adalah engulfing dalam bentuk mother candle ataupun dominant break. Itu kita tak kata kita nak buy lagi. So di sini kita check, kita nampak di sini berlaku engulfing checklist. Okey, tunggu sabar sehinggalah berlaku breakout. Di mana breakout? The nearest support resistance ada adalah di area sini. So finally di sini sudah berlaku breakout. Dan kita juga tahu selepas pada berlaku breakout, wajib dia akan masuk. Bila dia masuk, di sini ada kawasan support resistance which is akan menjadi tempat yang terbaik untuk kita mengambil posisi buy. Baik, kita juga boleh buat pengukuran untuk melihat sejauh mana pullback itu seperti mana telah saya beritahu tadi, iaitu menggunakan Fibonacci. So, tengok di sini berlaku engulf. Alright, ini adalah kawasan support resistance terbaik terdekat telah dipecahkan. Nampak? Support ini telah pun dipecahkan. Support ini adalah merupakan kawasan engulfing. So kawasan ini telah pun dipecahkan oleh sepatang candle ini. Buat penarikan Fibonacci daripada sini ke sini, carilah kawasan 161 to 61 untuk membuat buy untuk menunjukkan bahawasanya okay, saya tarik kat shadow lupa. Untuk memberitahu bahawasanya pullback itu telah pun settle di mana? Di kawasan 161. So kita akan menggunakan Fibonacci as the best entry untuk ambil di manakah the best exit to get the best entry. Alright? It's not about to get the best entry, tapi exitnya kita masuk the best entry tadi belum tentu best lagi. Mungkin ada masih sisa-sisa untuk melanjutkan perjalanan. So the best entry menjadi the bad entry. Alright? It's because the bad exit. So we want to have the bad exit to get the best entry. So entry kita berada di area sini sebab di sini memberitahu ini adalah kawasan 161. Alright, now kaedah menentukan momentum dan trend. Baik, bila kita telah pun melihat kepada bagaimana untuk menentukan reversal bagi satu-satu trend itu kita juga ingin melihat apakah elemen luaran yang diberitahu oleh FMC Biak supaya jangan lawan. Kalau kita dapat tengok ada satu pergerakan yang melebihi daripada 3 CS, saya mohon supaya anda berhati-hati. Ini bukan saya yang kata ya. Kalau anda suka membaca, anda akan dapati benda ini juga diberitahu oleh banyak sekali mereka-mereka yang berada di luar sana. Yang pertama, seperti B. William. B. William yang mana mencipta AO ini, dia kata 3 histogram bar ataupun 3 candle berturutan melambangkan stability of the market. So better for you to look for the pullback daripada against 3 candle ini. Sebab dia adalah pullback yang akan berlaku lebih besar daripada perubahan trend bila berlaku 3 candle berterusan. Kerana Fibonacci itu terlalu penting, makanya pasti ada konsep yang tersendiri untuk membuat penarikan. Kalau tak ada konsep itu, bagaimanakah cara untuk kita mengenali ending? So untuk itu dalam Fibo ini, maka ada 2 kaedah yang saya guna pakai. Alright, yang FMC Biak guna pakai. Ada 2 kaedah. Yang pertama, dan wajib ini didahulukan. Ini dinamakan sebagai dominant break ataupun mother candle. Kalau tadi you tengok berapa kali saya dah menggunakan dominant break ini. Dia adalah merujuk kepada satu pergerakan yang mana terkandung dalam satu candle yang besar. Actually size doesn't matter actually, tetapi candle yang di dalam body ini yang diambil kira, iaitu dia wajib ada lebih kurang 3 batang candle dengan 2 yang dikandung dan yang ketiga break. Itu dia punya syarat dia. 1, 2, yang minima yang dikandung adalah 2, yang ketiga adalah breakout. Kalau ini bull, dia turun, ini breakout.
tengah kita duduk shock bye-bye di area sini, ya, ada breakout bar, tiba-tiba berlaku pam, betul tinggal shadow. Dah kelabah ni, mana nak tipi ni nak turun lagi. No, relax. Yang pertama, apa yang diberitahu oleh Fibonacci, dia berada atas pada zon 161 di sini. So dia punya tendensi kuat untuk pergi kepada 261. Satu. Yang kedua, berlaku satu pergerakan yang kuat untuk turun. Okay? So kalau dia kata di sini adalah mula, wajib ada ending somewhere sebelum kita mengambil keputusan untuk sell. So di sini kita akan ukur. Now, kita nak ukur, kita kena tengok dia punya cara untuk buat penarikan Fibonacci. Right, yang pertama adalah dominant break. So di sini kita dapati ada satu candle besar yang mana di sini telah berlaku breakout. Kita boleh nampak ada 1, 2, 3, yang keempat sudah berlaku break. So it show that this setup is valid sebagai dominant break. Dia dah valid sebagai dominant break. Sebab baik, kalau anda kata kenapa ini boleh naik sedangkan tak ada IB dan CB? Ada. So ini telah pun ditunjuk oleh smaller time frame yang mana telah berlaku rejection yang kuat. So tengok di sini. IB ada? Ada. CB ada? Ada. Alright, nak buy di mana? Okey, buy tu nanti sebentar. Sebab kita ada berapa entry? 12 entry dalam FMCB. Ada 12 entry yang ada. Alright, sabar. Kita nak tengok trend je dulu. Okay, now di kawasan sini Fibonacci ini dominant break. Kita tengok lagi di area sini pun sama. Okay, alright. Di area sini pun sama. Alright, you boleh nampak ada satu candle besar di mana di dalam dia ada 1, 2, 3, 4 and 5. Bear and bull boleh dikira sama. Tak ada masalah bull saja ke bear saja. No. It's about how many candle inside that body. So maksudnya ada 1, 2, 3, 4. Ini belum pecah. Yang kelima lah baru dia pecah. So untuk itu buat satu penarikan Fibonacci daripada candle yang telah memecahkan body, daripada close body to the, tak boleh di low sini ataupun low di sini, to the lowest. Alright, to the lowest. So kita mendapati dia telah pun hampir sangat dengan 161. Sama juga di sini kita dapati ada satu benda yang menarik dinamakan sebagai dominant break. 1, 2, 3, yang keempat. Pam, pecah. Buat penarikan Fibonacci daripada body sampai ke shadow up. So boleh saja pergi ke shadow bawah, tak ada masalah. So dia hit kawasan 161 and finally hit kawasan 261. So kita boleh nampak bagaimana market ni react dengan kita punya Fibonacci level. Baik, kenapa dia pergi 261 tak pergi 161? Sebab dengan perginya kepada 261 lah makanya akan terjadi divergence. So without 261 anda tidak akan nampak divergence. Sebab apa? Kerana dia tidak buat new low. So dengan ada divergence maka akan berlaku new low. Alright. Cara yang kedua adalah menggunakan kaedah CB1 break. Alright, menggunakan kaedah CB1 break. Dalam keadaan yang tertentu kita tidak mendapati adanya dominant break. Alright, tak semuanya ada dominant break. Ada situasi yang mana dominan ini tidak ada. So bila dominant break tidak ada, bagaimanakah cara untuk kita membuat satu penarikan Fibonacci? Tentulah kita akan keliru dengan keadaan itu dan tidak tahu punca di mana nak buat penarikan. So untuk itu FMCBR
come out dengan solution iaitu dinamakan sebagai CB1 break hanya untuk ketika tidak ada dominant. Kalau kita lihat kepada perjalanan GU ni, kalau kita nak ambil short term, tak ada masalah. Orang boleh scalping, orang boleh intraday, tetapi kalau kita nak melihat kepada pertukaran dia, even though kita nakkan dia punya the right direction. Okay, kalau saya pergi dekat daily ataupun weekly, kita boleh nampak ya perjalanan ini, saya kata daily, kalau dia nak berubah, I would say that dia kena break di sini. Alright, ini logic speaking. Seperti juga kalau kata yang ini nak turun, dia kena break di sini dan baru akan berlaku pertukaran. Begitu juga kalau dia nak turun yang ini. Ini halangan dia yang dia kena buat. Nah, bagaimana yang ini? Tiba-tiba dia pecah di sini tapi dia tak boleh turun. Okey? Kenapa dia tak boleh turun? Nah, kita menggunakan Fibonacci. Dan saya dah beritahu di sini ada dominant. Kenapa ini dominant? 1, 2, 3 dia pecah. Alright? So dalam situasi ini saya dah beritahu hormat kepada dominan terlebih dahulu. Buatlah penarikan di sini untuk melihat possibility di mana market akan berhenti. Dalam SOP musang, kita akan melihat kepada dua benda. Kalau tak ada SOP musang kata jangan buat. Tetapi kalau anda buat juga terpulang sebab masing-masing pun hebat, saya tahu. Tak ada masalah bab itu. So now kita tengok di sini jatuhan di sini. Mana dia punya SNR terdekat di kawasan sini. So kalau anda dapat lihat di mana ada SNR terdekat, silakan. Tapi bagi saya, mata saya kata kalau H4 ni nak pecah, di sinilah tempat dia. I would say that is the level yang dia kena pecahkan. So kalau kata dia tak pecahkan, bermaksudnya dia belum ready untuk turun. Tetapi kenapa yang ini turun? Nah, kalau kita be smart enough, kan saya beritahu tadi, setiap pergerakan tu ada yang memulakan. Kalau H4 kita kata tak ada SNR di kawasan sini, mungkin di H1. Nampak tak di sini? Di sini telah pun berlaku pecahan. Kalau H1 ada, let's say kata macam ini ya. Di sini jelas berlaku engulfing. Check balik kita punya SOP, ada berlaku engulfing, ada berlaku break CB, candle ini yang turun, dan di sinilah makanya kita akan membuat penarikan Fibonacci iaitu menggunakan kaedah yang kedua. Kaedah kedua kata dalam situasi tidak ada dominant, kita akan menggunakan candle yang memecahkan CB1. Baik, di sini saya nak beritahu begini. Dalam situasi yang tak ada dominant, market ini dia buat satu turun, kemudian dia buat satu lagi new high, alright, which is ini kebanyakannya kita mengatakan akan berlaku divergent. Base pada sini, kita akan membuat sini penarikan daripada body sampai ke atas. Okay? Itu adalah requirement yang paling mudah untuk membuat penarikan. Worst case scenario, okay, kita kata ada tak kemungkinan untuk dia melanjutkan sampai ke bawah-bawah. Okay, kita boleh saja tarik ke sini. Ini adalah the worst case scenario from body, from shadow to shadow. Hanya ini sahaja tempat yang dibenarkan untuk kita ubah. Kenapa? Kita nak melihat di manakah tempat yang paling jauh sekiranya masih berlaku breakout di kawasan Fibo. Okey? Tetapi untuk TP secara aman, maka kita dah boleh TP di kawasan 161, 261. Dan I would say, kalau kata 161, almost no loss. Ini adalah the lowest. Kita pun tak tahu kenapa dia boleh berhenti di area situ. Saya tukar merah terlalu terang. Kita pun tak tahu kenapa dia boleh berhenti. Yang kita tahu adalah puncanya daripada atas ini. Nah, punca di atas ini adalah merupakan berlakunya IB, which is ini adalah engulfing, candle engulf, dan juga dia telah memecahkan halangan. So, I would say hampir 80% merupakan satu signal bahawasanya market ini nak turun. Satu.
Yang kedua, dekat mana pula dia nak berhenti? Dekat mana dia nak berhenti? So I would say di sini kalau kita buat penarikan Fibonacci yang telah pun kita belajar sekarang, kita akan letak di body sampai ke shadow atas. Alright. Paling jauh I would say dekat shadow to shadow. Jelas dia telah pun mencapai kawasan 161. Now, sekarang ini kalau base pada sini kita kata di H1, saya akan kata, wah aku nak lagi sell lah. Ini sekarang trend sedang turun. Ramai orang sell, tambah sell. Naik sell. Why? Sebab kerana apa? Kerana mengatakan ini adalah trend sell. Tetapi mata FMCBR kata bila berada di kawasan Fibonacci, itu satu perkara. Yang kedua, berlakunya engulfing di sini. Yang ketiga, SOP terpenuhi bila mana telah memecahkan halangan. Dan yang paling penting sekali, benda setup yang kita nak ini berlaku di kawasan Fibonacci. It will show that yang 161 ni ending dah. Sebab apa? SOP dah terbentuk di kawasan 161. Dalam FMCBR kata no more sell. Sebab benda SOP ini telah pun terbentuk. Bukan kata dah jadi baru nak kata no sell. No, I would say SOP ini dah berlaku dan jangan lagi sell. Why? Sekarang ni SOP buy. Why? Sebab berlaku engulf dan telah memecahkan halangan. Alright? Nampak You akan nampak dominan ini berlaku berulang-ulang kali. Yang mana dia memberikan you info yang begitu penting sekali, iaitu penarikan Fibonacci. Dan dalam dominan ini dia berlaku A, B dan C. Dalam dominan dia membuat satu setup A, B dan C. Dia buat setup ini. Which is kalau setup A, B, C ini ataupun 1, 2, 3 ini. Kalau you Google, you akan nampak tempat. So, di manakah tempat buy? Pada sini ke sini. Selepas berlaku A, B dan juga C. Ni masuk shadow ni, tempat shadow ni untuk pengambilan buy. Sama seperti ini. Alright. Jadi setup ini berlaku di mana? Itu yang penting. Why? Kita nak entry yang berkualiti. Entry yang berkualiti wajib berada di tempat exit yang berkualiti. Exit yang berkualiti tadi telah pun dikenal pasti berada di kawasan 161 H4 di sini. Dan ada external faktor yang mana faktor luaran adalah ada support. Ada fiber cukup 161, ada external faktor support resistance dan ada dominant break di kawasan ini di H1. Itu memberikan satu keyakinan bahawasanya ini boleh buy. Bila buy saja market naik dan juga memecahkan satu lagi SOP musang, iaitu ada CB1 break. Iaitu di mana CB1 break? Di sini. Iaitu candle break, the first candle break. In order to go up, it needs to break this SNR. Alright. Now, kita dah ada second, third and fourth dia punya faktor luaran. Now it's about time after that entry nak cari di mana exit kepada entry kita tadi. Di mana exit entry kita tadi. Now, yang ada di sini adalah merupakan apa yang telah pun diberitahu. Yang pertama, di sini berlaku dominant. Which is dominant adalah merupakan kaedah yang paling senang untuk hit, even though 161 wajib hit without loss. Now, kalau orang kata gap, macam mana gap? Silakan. Sebab apa? Kita lihat kepada SNR. So SNR di kawasan sini, di kawasan sini. Right, kita boleh nampak gap ni kan. Ini adalah kawasan SNR dan telah dipecahkan. Kita punya first entry berada di kawasan sini. So di sini adalah kawasan SNR. Di sini tak ada. Di sini adalah SNR. First entry berada di kawasan SNR. Di sini adalah candle yang open. So maksudnya di sini ada bull candle yang gaib.
Kalau tak, macam mana dia boleh open di sini? So kita akan tarik fiber base pada candle ini yang telah memecahkan SNR di sini. Tarik di sini sampai ke atas. Alright. Bagaimana Fibonacci mampu predik harga atau harga pergi ke Fibonacci? I don't know. Tetapi bagaimana Fibonacci mampu predik harga dekat satu-satu kawasan sebelum dia akan melakukan action dengan reaction. That is the point. Get the best exit, then you will have the best entry. Kenapa yang ini mampu turun tapi tak mampu untuk tukar pola pergerakan market daripada buy kepada sell? Sedangkan ramai yang sedang untuk ambil posisi buy tetapi market ini turun. Ramai yang buy base pada sini. Ada juga yang sedang mengambil keputusan untuk ambil di sini buy. Silakan, tak ada masalah. Right, kita mampu untuk ambil ukur daripada sini sampai ke sini, tidak masalah. Tetapi dia punya persoalan dia adalah sekarang ini daripada sini ke sini, the only pintu yang ada untuk bertukar arah adalah di area sini. Di sini tak ada pintu, tak ada pagar, tak ada CB. So I would say setiap yang turun tidak ada asas kepada CB1 ataupun pagar ataupun base. Right, you can call whatever you want. It's a temporary mode. Adalah merupakan pergerakan sementara. Dia tak mampu untuk tukar pola pergerakan. Selepas dia hit 261, apa yang dia buat? Dia buat the same thing, iaitu you akan nampak benda ni berkali-kali, iaitu lagi sekali dominant break. Right? Lagi sekali berlaku dominant break dekat kawasan 261 dan juga ada halangan yang telah dipecahkan. Nampak halangan dia pecahkan di area sini. Kemudian dia turun, right? Dia ambil entry, dan dia go. So di sini ada satu candle yang telah pecah. The first candle yang keluar daripada body di sini. Body di sini, di the first. Okay, buat penarikan Fibonacci dari sini sampai bawah low. 161, 261. Sebelum pada dia naik lagi satu, dia hormat dengan Fibonacci dan finally dia berlaku. Sebelum pada dia naik terus ke sini, dia hit dulu this area 423 dan dia berlaku pull back. Right, dia berlaku pull back. Masuk kata dengan adanya pullback ini, makanya dia memberitahu kita akan pergi lebih. The reason yang perlu anda tahu adalah kenapa dia berhenti di sini. Kenapa dia berhenti di sini? Selepas hit 423, kenapa dia berhenti di sini? Jawapan kepada situ adalah cari permulaan di area sini yang mana akan memberikan the best exit somewhere sebelum melakukan new high. So di sini saya tak akan ambil sebarang buy atau sell selagi mana SOP itu tidak terpenuhi. Alright, now saya selalu beritahu dalam grup saya ke apa ke student saya yang lain, saya selalu beritahu bila kita dah tengok B. William cakap 3 candle or more, dia akan memberitahu kita iaitu dia dah stable to go up. So meaning to say whatever yang turun is a pullback to go more up. Alright. Kalau dia turun tanpa ada halangan yang dipecahkan, itu adalah merupakan pergerakan sementara. So bagaimana cara nak menyelesaikan ini? Kita melihat kepada di manakah punca perjalanan dia. Alright, di manakah punca pergerakan dia. Kalau di sini kita akan tengok di 5 minit. Yes. Why? Kenapa 5 minit? Sebab 5 minit memberikan SOP musang. 15 minit tidak ada. Yang pertama, berlaku ingfing. Ya. Candle ini close, matikan candle buy. Candle bear ni matikan candle bull. Kemudian terdapatnya berlaku breakout di kawasan sini. Right? Di sini telah berlaku breakout. Okay. So kita tengok yang mana satu yang telah berlaku breakout. Sorry.
Di sini ada, kita check dia punya open. 5230 di sini ya. Open and close. Kita tengok yang ni dah break ke belum. Close 5230. 5230. 5230. So masuk sini dia sama. Dia tak break lagi. Ini open 5230. 303030. There is no breakout, even one pip. Ini close 5229. Okey. Sekejap Kalau kita tengok kepada sini, kita nampak seolah-olah dia tak pecah. So kita tengok di sini 5229. 3029. Bawah 1 point. Ini 30. Yang ni 30. So yang ni dah pecah dengan 1 point 29 Buat penarikan base pada sini sampai ke atas. That's it. Alright. So tengok kepada kawasan 15 minit. H1 tadi. Ini adalah kawasan 161 yang tidak mampu dibolosi. Alright. Itu adalah kawasan pullback. Alright, kawasan pullback. So kita tengok di sini ada dominant berlaku di kawasan 161. Kemudian di sini ada rintangan yang telah dipecahkan. Retest, buy, go. 1, 2, 3. Action selesai. The apa ni kata, the last action yang you perlu tahu adalah kat mana nak keluar selepas melakukan buying. Alright. SOP buy semua dah ada dah ni. Engulfing ada, break resistance ada di sini. Buatlah satu penarikan Fibonacci. Carilah tempat yang terbaik untuk kita keluar. Normally saya akan cari 161 atau 261. 423 bila berlaku extreme. Alright. Nampak tak di sini? 261. Alright. Okay. Ada lagi 10 minit untuk saya sebab live saya buat untuk anda di sini. Bagaimana saya boleh ambil posisi untuk sampai ke area situ, iaitu dengan melakukan Fibonacci. Apakah telah hit saya punya target? Yes, dia hit. Live saya buat untuk anda bagaimana untuk mendapatkan the right entry at the right exit. So sekarang ini dia telah hit di sini. Boleh tak saya buy? No. Why? Sebab di sini belum berlaku IB, belum berlaku CB. Berapa lamakah saya perlu tunggu? Terpulang. Kalau market tak buat, tunggu 10 hari, 15 hari, 1 tahun pun tak boleh buy. Sebab kita ada SOP. Then how I want to entry? Be smart. Yang pertama, pergi kepada smaller time frame. Bukan nak scalp, tapi kita nak biar time frame kecil membantu time frame besar untuk buat setup. So kalau saya nak tunggu, apakah candle ini wajib mati? Yeah, it show that buyer is getting stronger dengan mematikan seller. So this seller quite big. This seller is quite big. So what you need to do, wait till the buyer getting stronger and stronger. So bagaimana apa yang berlaku? Di sini akan berlaku dominant. Dia akan kumpul banyak di sini. Dia hit kawasan 161. Berlaku banyak candle di sini. Dan finally you will see one candle. So that now is the time to buy. Bolehkah saya buy di sini? The best is tunggu dia masuk balik ke kawasan dominant. You akan nampak ni. You nampak dah ni. Ya, dalam grup saya tadi saya beritahu GU 15 minit berlaku ATM machine. Alright, nanti saya akan cerita lah ada masa bagaimana FMCB buat ATM machine. Now, ini saya kata di sini berlaku engulf. Alright.
Ini berlaku break CB1. Okey. Break CB1. Okey. Ini adalah CB1. Ini adalah breakout. Ini adalah engulf. Nampak tak dia keluar? Dia akan masuk balik ke dalam kawasan sini. Di manakah tempat terbaik untuk ambil posisi sell? Biasanya dekat kawasan SNR. Head and shoulder. Itu semua you boleh ambil base pada you punya basic. Alright? So di sini adalah the best entry. But then di manakah yang nak exit? Itu specialist kita. So pergi ke sini. Ini ada dominant yang diutamakan. Ambil di sini, di body sampai ke sini. Exact on the spot, iaitu kawasan 423. Daripada body to the top here, ia adalah kawasan 423. Di kawasan 423 ada support and resistance. So everything is connected dengan Fibo level, area yang ditunjuk oleh Fibo, ada external factor, support and resistance, and next is PA kita. Itu adalah disiplin. Wajib ada IB, wajib ada CB. Sebab kita nak validkan apa yang telah pun market itu tunjuk based on support. Apa ni? Based on setup. Okay? So now, untuk live GU, hit kawasan 161 untuk di kawasan untuk di H1 telah hit kawasan 161 ada di sini. Untuk smaller time frame dia as a trend dia hit kawasan 423. Untuk H1 dia hit as a 161. Now the question one more time, apa ini menyebabkan H4 bertukar arah? No, saya beritahu untuk H4 bertukar arah di kawasan ini dia wajiblah pecah. So now dia berada di 43. Selagi yang ini tak pecah, H4 tak boleh berubah. Tapi saya beri nasihat base pada saya punya experience, bagaimana saya jatuh dan juga bagaimana saya bangkit. Now, cerita bab jatuh ini memang sedih. Tetapi itu adalah satu benda yang paling berguna. Sebab apa? Without jatuh ini anda tak tahu kat mana anda buat silap. Selalunya anda fikir bagus saja. So jatuh itu memberikan anda contoh seperti ini. Kalau kita nak mengambil posisi untuk satu-satu pergerakan buy ke sell, yang pertama sekali, kalau dulu kita selalu terjah, so the next now you have to have reason. So kita ni manusia ada intelek. So kita punya intelek adalah be reasoning, iaitu ada sebab, right? Dengan ada sebab, ada reason, dan the reason is enough untuk tekan enter, then you go for it. So kalau tak ada, tak cukup, kalau kita nak dakwa orang pun nak kena ada bukti. Kalau tak cukup, then better stay away. Sebab malaikat you punya terpaksa cut loss. So before you enter, you need reason. Dan the reason is mestilah yang menyokong yang you nak buy atau sell. Saya bagi satu very very simple. Saya suka gold. Right, saya suka kepada gold. Now, tengok gold. Now, di sini ada satu support and resistance. The first reason, I nak buy ni. Cari support resistance. Trader kita cukup suka cari dekat mana support resistance. Why? Support resistance yang kita cari mesti sama dengan kehendak kita. Mana boleh macam tu? Kalau kita nak buy kat sini dah berapa banyak dah kita kena dengan market tengah turun. So the support resistance hanya external factor. External factor yang nak membantu. It's not good enough lagi. Yang kedua, kita kena tahu sama ada ini dah cukup ke belum dia punya jatuhan. Then you ada banyak sebab untuk you ukur. Sama ada you gunakan BB ke, you guna MA ke, whatever. Tapi dalam FMCBR, saya wajib mencari di mana punca jatuhan, kerana di situ nanti saya akan ukur untuk mendapatkan punca ending dia. Ending kepada satu-satu jatuhan. Dengan ada punca lah makanya akan berlaku ending. Kalau tak ada, saya tak tahu. So based pada punca di sini, saya kata I need to have SOP.
Apa SOP? Wajib berlaku ingaf. Okey, good. Dan yang kedua, mana support resistance di sini? Tidak ada. It show that yang H4 ni, dia ni agak liat sikit untuk turun. Tapi dia wajib ada di H1. Okey. Nampak di sini? Kalau dia tak ada pecah support resistance, dia tak boleh turun. Ternyata dia ada di area sini. Nampak dia masuk balik ke kawasan engulf dan finally dia turun tap. Sebab penarikan Fibonacci base pada sini, iaitu daripada sini sampai ke sini. Di sini selesai di sini. Jatuhan ini selesai di sini. Then what about this? Bermaksudnya dalam ini dia ada buat satu benda dalam elliott wave dipanggil sebagai A, B as a pullback, B ada A, B, C dan the final dia buat C. Right. So punca yang ini sebenarnya di sini. Ending di sini, ada punca di sini. Sebenarnya we talk about di sini dia punya ending. Puncanya di sini. So where is the engulf? Engulf ada di sini. Hijau tak berapa ni lah. Tak berapa. Okay. Sini ada engulf. Turun. Ada support resistance. Pecah tak support resistance? Finally ada yang memecahkan. Okay, very precise tentang breakout ini sebab saya tak nak salah point tarik. Salahlah dia punya target. So jelas yang ini sudah berlaku. Breakout, nampak dia close below this close. So buat penarikan Fibonacci daripada body to the sini. Kenapa market ni naik? Right? So kita masih lagi ada ruang untuk dia turun di kawasan sini. Right? So, ni kenapa dia naik ni? Alright. Ini, kalau dia nak naik terus, dia ada support resistance di area sini. So, siapa dia naik? Kenapa dia naik? Ini adalah diberi oleh smaller time frame. Ni tak ada. 5 minit kalau dia nak naik, dia wajib pecahkan di SNR. Kalau tak pecah, jangan cerita soal nak buy. Okey, tapi dia naik. Bermaksud ada reaction dengan action di 1 minit. So 1 minit mana? Ini sudah pecah. Buat penarikan Fibonacci, ini wajib ada di 161, 261. Okey. 161, 261. Betul Okey, good. So masuk kata ada ruang lagi untuk dia pergi ke sini dan kita akan tengok sama ada mampu atau tidak dia pecah di sini ataupun tinggal shadow saja ke, we can see anything yet. Tetapi on the bigger time frame tak boleh buy. Why? SOP tak cukup. Kalau nak scalp dia pulang, tapi SOP tak cukup untuk buy di bigger time frame. Target saya di sini. Ya, 261. You boleh check untuk besok pagi 1826 ya. 1826. This is my target. 1826. Alright. Begitulah. Kita perlu ada reason, Tuan Hakim. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Cikgu Zul kerana sama-sama kita tentang teknik rahsia bagaimana untuk menggunakan Fibo. Dan saya tahu menurut apa yang Cikgu Zul sampaikan kepada kita semua bahawa FMCBR dia punya chapter dia memang banyak. Jadi misalnya kalau anda semua mahukan Cikgu Zul untuk bersama dengan ShootFX, sila tulis ulasan anda dan review anda di Facebook organizer kita di www.facebook.com/showfxonline.